Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna fahma. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang Berusaha Tuan Najamat, selaku pengerusi dan juga sidang-sidang Tuan Kuasa yang sempat hadir bersama pada malam ni, yang saya hormati Tuan Imam, sama ada Imam Surau ataupun Imam Masjid yang turut hadir bersama pada malam ni, Tuan Kuasa Masjid dan seluruh pimpinan-pimpinan masyarakat tempatan yang turut sama bersama pada malam ni, yang saya hormati kaum-kaum ibu, kaum-kaum bapa, ya, hadirin hadirat sidang tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama pada malam ni, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekal berada atas nikmat iman dan Islam. Yang paling penting dengan nikmat iman dan Islam itu dapat kita melakukan amal-amal soleh sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, yang bermaksud bahawa sesungguhnya demi masa manusia ini berada dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beramal dengan amal-amal yang soleh, dan mereka yang berpesan-pesan dengan orang-orang yang beriman dan beramal dengan amal yang soleh, dan orang-orang yang berpesan-pesan dengan kesabaran dan juga dengan kebenaran. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada malam ni kita melihat, iaitu tajuk yang rasa saya kalau dalam buku ni ikutkan dah kira penghabisan lah. Tajuk yang apalah, tapi tak tahulah lepas ni macam mana kan. Ada lagi tu, banyak lagi benda kan. Dan lagi untuk kitab ni selesailah dari segi apa, ya, pengajiannya selesailah 74 bab. Yang mana insya-Allah pada hari ini kita melihat berkenaan dengan ampunan Allah dan perlindungannya. Ampunan Allah dan perlindungannya. Jadi insya-Allah iaitu hadis kursi, ya, daripada riwayat Imam Tirmizi, ya, daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya bahawa Nabi SAW telah bersabda bahawa Allah SWT telah berfirman, ana akramu wa a'zam afwan min an astura ala muslimin fid dunya. Sesungguhnya aku adalah yang paling mulia sekali dan yang paling besar. Akram ni maksudnya yang mula pada perkataan Arab, iaitu karimun. Karim tu maksudnya mulia, ya, mulia, karim. Akram bermaksud yang termulia sekali. Termulia tu maknanya yang paling sekali lah, tak ada yang lebih mulia selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zam, dan aku juga yang paling hebat. Ya, a'zam ni azimun, yang paling besar, yang paling mulia, paling hebat, ya, paling kuat, paling perkasa, segala-galanya a'zam. Ana akramu wa a'zam, aku ni paling hebat, paling besar sekali. Afwan, pengampunannya. Min an astura ala muslimin fid dunya, yang mana, ya, aku menutup segala keaiban kaum muslimin di dunia. Thumma afdahuhu ba'da an astartuhu, kemudian aku jugalah yang akan membukanya ataupun menampakkan, ya, segala yang dirahsiakan oleh Allah SWT itu sesudah menutupnya. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu bahawa akulah yang menutupnya dan aku jugalah yang akan membukanya. Maknanya benarlah apa kata Allah SWT ni. Maknanya Allah Ta'ala berkehendak, dia boleh tutup, dia boleh buka.
Ya, boleh tutup dan boleh buka. Tidak ada siapa yang boleh melahirkan rasa kecewa dengan apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh lahirkan rasa kecewa, tuan-tuan. Kita rasa tak puas hati dengan Allah Taala. Ya Tuhanku, kenapa buka? Kenapa tunjukkan ke orang? Itu bukan hak kita bertanya. Ya, itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah itu dia melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Dia nak sesuai dengan kehendaknya. Kita tak boleh mengarah Allah SWT untuk lakukan ini, itu dan sebagainya. Semuanya ialah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu kena ingat. Kalau aib kita buka tu, maknanya itu kehendak Allah. Ya, walaupun kita ni perlu berusaha untuk jaga aib kita, namun begitu, kalau menutup dan membuka itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya mampu berusaha berikhtiar. Kalau boleh aib kita ditutup oleh Allah SWT, ikhtiar tu terpulanglah, sama ada kita nak berdoa, sama ada kita nak berunding, mencari pihak-pihak tertentu dan sebagainya. Itu terpulanglah kepada kita, usaha. So dalam Islam ni, sesuatu benda kita buat perlu dimulai dengan usaha. Usaha ni termasuklah tadi doa. Doa juga adalah merupakan suatu usaha. Ya, kemudian Allah Taala berfirman lagi, ya, wala azalu aghfiru li abdi ma astaghfarani, dan aku tidak peduli untuk mengampunkan setiap hamba-hambaku itu selagi mana dia itu terus memohon ampun kepadaku. Maknanya Allah Taala juga memberi satu tawaran kepada kita, satu penjelasan kepada kita bahawa walau sebesar mana pun dosa kita ni, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala masih lagi membuka seluas-luasnya pintu keampunan Allah SWT ni untuk kita. Jadi di sana jangan kita ada rasa putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada hadis tersebut dapat kita faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sangat pemurah, sangat dermawan, sangat luas rahmatnya. Begitu luas rahmatnya sehingga dia sentiasa membuka selebar-lebarnya pintu taubat bagi orang-orang yang suka bertaubat kepadanya, memohon ampun kepadanya dan memenuhi syarat-syarat taubat. Kita nak bertaubat kepada Allah ni mesti memenuhi syarat-syarat taubat. Contohnya kita rokok, ada syarat-syarat rokok. Kita tahiyat, ada syarat-syarat tahiyat. Contohnya saya mengajar di masjid, Masjid Lukut contohnya, saya kata syarat tahiyat. Kita nak tahu tahiyat kita betul tak betul. Macam mana kita nak tahu dia betul? Memastikan bahawa semua syarat-syarat dalam tahiyat itu kita dapat laksanakan. Contohnya dalam bacaan tahiyat ini 4 kita mesti ada. Contohnya at-tahiyatu lillah, contoh. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada 2. 3 assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. 4 asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada 4 ni. Kalau ada, maknanya awak berada di atas landasan yang tepat. Dan bila awak memenuhi ke-4 ini, bermakna bahawa awak sudah dianggap sebagai membaca tahiyat ini dengan sempurna. Itu dia. Itu bertahiyat baru. Dia belum masuk syahadah lagi. Syahadah lain. Kan bagi salam. Sebab rukun qauli ni ada berapa? Rukun qauli ni ada 5. Dalam kita Imam Syafi'i ada 5. Apa 5-nya tu? Itu kena tahu. Jadi tujuan kita nak tahu ni rukun semayang ada 13, rukun semayang ada 14. Tujuan kita nak tahu ni bukan sebab nak menyusahkan orang. Kita bukan nak suruh orang menghafal tu sebab nak memeningkan kepala dia. Tidak. Sebab kita nak setiap orang tahu tentang apa yang dia laksanakan di dalam solatnya dan memastikan setiap rukun-rukun yang telah disebutkan sebanyak 13 ataupun 14 itu disempurnakan. Baru kita tahu solat kita betul. Kalau kita setiap rukun tu kita tengok betul-betul, baru kita tahu, oh aku tinggal 1, maknanya tak sempurna. Aku penuhkan semua, maknanya kita sudah menyempurnakan. Ini penting. Kenapa pula penting? Penting.
Kalau kita nak tahu kita solat atau tidak, tengoklah pada perbuatan kita. Ya, saya solat Ustaz. Adakah 13 rukun itu kamu sempurnakan? Sebab dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah, tinggal satu rukun kira habis semua. Tak kira dah. Ya, kalau tuan-tuan tinggal surah Fatihah, maka perbuatan tuan-tuan rukun-rukun yang lain yang tuan-tuan buat itu dianggap tak ada. Maknanya tak ada. Jadi kalau semuanya sampai ke sudah tak ada, maknanya solatnya pun tak ada. Bila solat tak ada tuan-tuan, maknanya kita ni masuk dalam kategori orang yang tidak bersolat. Bila kita masuk di kalangan orang yang tidak bersolat, besok dekat akhirat yang nanya kita. Benda yang kita anggap ada, rupanya tak ada. Macam Fata Morgana, dari jauh nampak ada air, sampai doket tak ada. Jadi macam itulah ceritanya. Itu yang kita bimbang. Tadi tujuannya tu supaya kita dapat semak satu demi satu untuk memastikan kita melaksanakan dengan betul. Begitu juga dalam perihal taubat. Kalau kita nak kata kita ni bertaubat atau tidak, pastikan syarat-syarat taubat ini perlu kita penuhi, kita buat. Baru kita tahu sama ada kita ni menepati taubat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para ulama, ataupun kita taubat sendiri ikut kaedah kita sendiri. Dan kita punya kaedah tu, adakah kaedah itu diterima ataupun sebaliknya. Tu penting kan. Tu tujuan dia. Jadi sebab itu memastikan kita buat tu. Imam Syafi'i kata Imam Ghazali kata taubat ni ada 4 syarat dia. Ada imam kata 3. Imam Yusuf Qaradawi kata 4, Imam Ghazali kata 3. Contoh gitu kan. Kita tahu apa yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga, mesti kita tahu supaya apa kita buat tu senang. Mudah. Kita buat tu mudah. Kalau kita kata kita istighfar, apa syarat istighfar? Ada 8. Apa syarat istighfar 8 tu? Tahu. Supaya istighfar yang kita tuturkan tu betul. Jangan sekadar cakap je istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, tapi tak menepati syarat-syarat yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu sebab kita kena tahu. Sedikit kita kena tahu. Jadi insya-Allah pada malam ni sebenarnya ceritanya lebih kepada soal aib. Aib, dan yang keduanya ialah soal keampunan ataupun taubat. Tu dua benda yang ditekankan di penghujung buku ni. Yang pertama ialah soal aib. Okey, tuan-tuan, satu hari dalam hidup kita ni tuan-tuan, Allah jaga aib kita ni banyak. Sebab itulah Ibnu Jauzi, seorang ulama besar, dia kata i'lam, ketahuilah kamu, annan nas idza a'jabu bika, sesungguhnya manusia ini bila dia rasa takjub dengan kamu, dia kagum dengan kamu, dia rasa kamu ni hebat, dia rasa kamu ni seseorang yang mulia, maka ketahuilah, dia kata, fa innama ya'jibu bisitrillahi alaika, sesungguhnya dia sedang kagum kepada bagaimana Allah menutup keaiban kamu. Orang suka kita pasal orang tak tahu aib kita. Betul tak? Kita ni banyak aib tuan-tuan. Hatta kan saya sendiri pun tuan-tuan, aib pun banyak. Walaupun aib tu kita tak buat di khalayak ramai, ada. Kita duduk rumah ada aib, kita duduk tempat kerja ada aib, kita bergaul dengan manusia ada keaiban dia. Dan keaiban ini kalau diceritakan kepada orang, ia boleh meletakkan orang itu dalam keadaan, adakah dia ni akan menghormati kita sebagaimana dia hormati kita sekarang. Ni susah juga kan, kacau juga. Orang akan ada kalau dah tahu aib dia ni, kita rasa orang tu nak hormat kita, tidak. Jadi ini yang saya kata tadi, hari-hari Allah menutup keaiban kita. Sebab itu seorang ulama namanya Abu Tamimah. Abu Tamimah ni seorang lelaki datang jumpa dia, bertanya kepada dia tentang keadaan dia pagi tu. Apa khabar tuan pagi ni? Dia tanya, ibarat macam tu lah. Maka dia jawab apa? Dia jawab, sesungguhnya aku berpagi-pagi dalam 2 nikmat yang tidak aku tahu manakah lebih baik. Yang mana aku ni memikirkan 2 nikmat ni, dan aku
Tak tahu mana satu lebih baik. Sebab aku melihat kedua-dua penting. Kedua-duanya baik, kedua-duanya aku nak. Yang pertama ialah nikmat Allah sembunyikan segala dosa-dosaku sehingga tiada siapa yang tahu tentang keaibanku. Barangkali ada dosa dia tadi kat rumah, lewatkan waktu, tak berzikir, kan? Contohnya macam itulah. Pada orang alim ni tuan-tuan, benda-benda kecil macam tu, pada dia dah satu benda aib dah. Pada dia lah satu benda yang aib dah. Pada kita ni mungkin tak apa, pada dia tu satu benda yang mengaibkan. Tu satu. Yang keduanya ialah rasa kasih yang Allah campakkan ke dalam hati manusia. Rasa kasih yang Allah campakkan kepada hati manusia, sesuatu yang tidak aku mampu perolehinya melalui amalan-amalan yang aku buat setiap hari. Maknanya nak bagi tahu, dia pergi kedai, saya pergi beli sarapan, ada orang bayarkan, contoh gitu kan. Allah campakkan kasih pada hati orang tu untuk bayarkan. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Macam itulah kan. Kita pergi kedai, orang bagi sumbangan pada surau, pada masjid. Betul tak? Kita ditimpa masalah, masjid kita bumbung hilang, contoh gitu. Kemah naik atas bumbung, contohlah kan. Macam-macam dugaan ni kan. Macam-macam dugaan. Kita fikir-fikir balik tuan-tuan, orang nak menyumbang, orang nak tolong, maknanya siapa yang gerakkan hati orang tu tolong kita? Sudah tentulah bukan kita. Jangan kita kata sebab aku terror, sebab orang hormat aku dalam kampung ni, kalau sebut nama aku, utara, timur, barat semua akan datang. Jangan. Tak boleh tuan-tuan. Kalau aku meninggal besok ni, kau tengok. Kau tengok macam mana. Kalau tak ratus ribu lah semayang aku, kau jangan panggil lah. Contoh gitulah. Tak boleh. Sebab Allah yang mencampakkan perasaan, ia kasih ke dalam hati manusia. Orang tolong kita, saya macam apa orang kata pun sama juga. Kalau ikutkan mengajar je tuan-tuan, mana ke orang mana pergi tak dapat dia tuan-tuan, nak bayar bil tu bayar ni, tak boleh. Tapi ada manusia juga, kita syukur banyak-banyak. Ya Allah, ada orang. Betul lah Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, rezeki ni Allah Ta'ala punya. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah ni melembutkan, memberi segala rezeki kepada hamba dia. Dia bagi semua. Kita syukur banyak-banyak tuan-tuan. Syukur banyak-banyak. Kan? Kita buat ngaji kitab, contoh kan, apa semua, orang beli kitab kita. Kita buat produk, orang beli produk kita. Kita buat kuih kat rumah, orang beli kita punya kuih. Bukan sebab kuih kita sedap, sebab Allah Ta'ala meletakkan rasa kasih, rasa mahu dalam diri manusia tu untuk bantu kita. Betul tak? Orang tu macam-macam jenis orang. Sebab itu kita kata dapat nikmat, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang kuih tak sedap tuan-tuan, tapi begini orang beratur ni. Kalau tuan-tuan pergi dekat rantau tu, kampung Kuala Sawah tu, tuan-tuan ada kedai kuih kan sebelum jambatan tu. Ada orang jual kuih. Saya hari-hari beli kuih situ. Saya bagi saya dah sedap dah. Rupanya diorang kata ada ustaz lagi power dalam tu, viral. Kalau ustaz lambat bang sejam pun habis. Saya kata betul power tu. Kita ingat tepi jalan tu dah kira terror. Kita ingatlah, tepi jalan ni mesti ramai orang. Kita tengok dah ramai dah. Rupa masuk dalam, Tok Imam, Tok Bilal semua beratur dalam tu. Saya kata panjang ni, beratur. Rupa dalam lagi, dalam dah masuk dalam, belok kanan, rupa sega hilir. Lagi dalam tu, masuk dalam tu dalam kereta cukup-cukup satu biji je masuk. Itu pun orang boleh beratur pergi beli. Saya kata, nak nunjukkan apa dia maksudnya? Nak nunjukkan bagaimana Allah bagi rezeki kepada hamba dia, tuan-tuan kan. Allah bagi rezeki kepada hamba dia. Masya Allah. Ni saya kata tadi. Sebab itu jangan kita bongkar. Hari ini orang panggil kita, contohnya kita seorang yang ada syarikat motivasi terkenal, contoh gitu kan. Nama kita hebat. Awak elok buka syarikat motivasi ni sebab nama awak hebat, famous. Kita pembuka.
Buka tuan-tuan, tak viral pun. Tiba-tiba ada dalam YouTube tu orang yang gongak tu, budak yang apa tu macam orang apa tu tuan-tuan kan, lagi handal pula dia, lama banyak pula follower dia. Tu pendapatan dia tak tahulah. Maknanya tuan-tuan nak bagi tahu kadang-kadang, ya Allah kelakarnya kan. Tu rezeki ni tuan-tuan jangan buat main. Sebab tu jangan sombong dengan Allah Taala. Tuan-tuan, sebab tu kena minta kepada Allah. Minta pada Allah. Jangan rasa bongkak tuan-tuan, jangan sombong kepada Allah SWT. Kemudian dalam bab aib ni juga Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, kullu ummati mu'afan, setiap umat aku, setiap umat Islam ni yang buat dosa ni aku akan ampunkan. Allah dah bagi jaminan awal-awal lagi tuan-tuan, bahawa Allah Ta'ala tu akan mengampunkan setiap orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Walaupun orang tu belum minta ampun lagi, tapi Allah Ta'ala dah kata kalau dia minta aku bagi. Aku bagi. Belum minta lagi, Allah Ta'ala dah kata dah aku akan bagi. Maknanya tuan-tuan, kita ni tinggal nak minta lah. Tunggu minta aja tuan-tuan kan. Benda dah siap dah, nak tunggu kita minta saja. Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Illal mujahirin. Mujahirin, bukan mujahidin, bukan muhajirin. Muhajirin orang yang pergi hijrah, ya. Mujahidin orang pergi mujahidin tu kan. Mujahirin, apa dia mujahirin? Jaharo. Jaharo ni maksudnya orang yang jahar. Jahar ni apa? Contohnya semayang jahar, semayang sir. Apa dia? Orang yang pamer suara dia. Orang yang angkat suara kita panggil sebagai jahar. Jadi dalam bab ni bukan orang angkat suara, tak. Mujahirinnya orang yang menunjukkan, orang yang bersuara, orang yang megah. Orang yang tu, ya, mujahirinnya orang yang pamerkan, orang yang memperlihatkan. Apa dia ni? Apa cerita ni ustaz? Ceritanya macam ni. Wa innal mujahirati ay ya'mal rajul. Orang yang muhajirah ni dipanggil mujahirah ni. Orang yang mujahirah ni namanya ialah orang yang beramal dengan sesuatu dosa pada malam hari, bil laili amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allah. Kemudian dia bermalam sampai ke subuh, dia solat subuh dalam keadaan Allah Ta'ala menutup aib dia. Tu dia. Tengok ya, Allah Ta'ala kata setiap umat aku ampunkan. Ini belum buat lagi, belum minta ampun lagi, Allah Ta'ala dah jamin kita akan dapat keampunan. Tetapi kepada golongan mujahirah tak boleh. Kenapa mujahirah tak boleh? Siapa mujahirah ni ustaz? Ni soalan dia macam tu lah. Mujahirah ni ialah mana-mana orang yang buat dosa ataupun buat benda tak baik pada malam hari sampai subuh, kemudian solat subuh dan sebagainya, orang pun tak tahu apa dia buat malam tadi. Orang tak tahu. Tetapi fayaqulu ya fulan amiltu kadza wa kadza, amiltu bariha kadza wa kadza wa kadza. Dia cerita kat orang, dia tunjukkan yang seolah-olah dia megah dengan dosa dia. Kau tahu malam tadi aku tak sembahyang isyak, okey je. Ustaz kata tak sembahyang isyak boleh jalan, boleh masuk neraka woi, kata. Sekarang ni aku okey je, hidup je. Hari ni pagi-pagi aku bangun, rezeki datang terus, mencurah-curah. Orang bank in RM500 dalam akaun aku. Contoh gitulah, contohlah kita tak payah sembahyang pun. Contoh begitu kan. Ini orang macam ni tuan-tuan, Allah Ta'ala kata orang macam ni aku tahan. Mujahirah ni orang aku tahan. Bahkan ada ulama kata golongan mujahirah ni pecah pada 4 orang. 4 golongan yang ada sikap 4 benda ni. Sebagai ulama mendalami benda ni, mujahirah ni sebagai 4 golongan ni. Yang pertama ialah golongan yang bangga dengan dosa dia buat. Dia bangga dengan maksiat, dengan dosa yang dia buat. Dia bangga. Tak ada masalah pun, okey je. Aku dia lewat waktu, okey, rezeki murah juga. Aku makan rasuah, okey, tak ada masalah pun, tak ada pun perut kembung sebagainya, badan kotak-kotak lagi. Dia kata gitu kan. Contohlah, maknanya dia bangga dengan dosa dia buat. Bangga, cerita dengan orang. Cerita dengan orang lagi tuan-tuan. I bukan nak kata apa tau. I tengok you ni gadis ni
Walaupun I tak sembahyang, you jangan main-main dengan doa I. Oh, cakap dengan laki dia. Laki terkebir, rasa macam berdosa pula kan. Betul juga. Awak tu rajin pergi masjid. I tahu you rajin subuh bangun, tapi you jangan main-main. I ni walaupun tak sembahyang, tak bangun subuh, tapi you jangan main-main dengan mulut I. I kalau doakan you, menangkup, dia kata. Habis you kata, banyak ustaz cakap isteri ni jangan sampai ni gini. Maknanya secara dia tidak langsung sebenarnya dia sedang mempamerkan dosa dia dalam keadaan dia bangga dengan dosa yang dia buat. Orang macam ini Allah Ta'ala gelar sebagai mujahirah, iaitu orang yang mempamerkan dosa dia. Maknanya orang macam ni dia kena taubat dengan taubat nasuha. Dia tak boleh minta ampun macam mana kita minta ampun. Dia kena tambah lagi dengan taubat nasuha. Sebab dia dah terkeluar daripada golongan yang Allah Ta'ala offer ni tadi, pengampunan yang mudah kepada golongan-golongan ni tadi. Dia dah susah. Tu. Yang keduanya ialah orang yang promosi dosa. Dia promote. Promote dosa macam mana? Promote dosa ni. Promote dosa ni macam-macam segi lah. Promote dosa ni macam-macam segi. Hari ini kita tengok macam-macam orang promosi dosa macam mana. Tuan-tuan, banyak benda lah. Benda yang pada dia patutnya salah, tapi dia tunjuk pada orang supaya orang lain tak tahulah kagum dengan kehebatan dia ke, dia mempromosi dosa tu. Sama ada kita buat iklan dan sebagainya. Kita kerja kedai, tiba-tiba orang apa semua kan, ustaz macam mana ustaz, saya kerja buat papan iklan, tiba-tiba orang kilang arak datang suruh saya buat, ustaz macam mana? Sebat ajalah, gitu kan. Kan yang penting kita bukan minum apa semua kan. Jawapannya boleh tak? Jawapannya kalau kita buat signboard ataupun buat sesuatu benda aneka, beraneka, contohnya kedai serbeneka, jawapannya pendapatannya adalah harus boleh. Melainkan sebahagian besarnya memang jual arak ataupun ditubuhkan untuk arak ataupun benda-benda haram, itu syubhah, tak boleh. Bahkan ulama kata hukumnya haram. Baru ni ada orang kata, ustaz anak saya kerja 7E, anak saya kerja Speedmart, anak saya kerja sini situ dan sebagainya, ada arak ustaz. Jawapannya boleh, harus. Harus tuan-tuan. Tinggal lagi kita jangan pamerkan. Dah kerja arak pula, tuan-tuan pula ada idea. Saya kata arak ni macam tak laku lah. Saya rasa saya nak letak sebelah kaunter, sebelah cashier punya mesin ni. Kita buat promosi, beli 1 dapat 5. Contoh gitu kan. Ini tuan-tuan memang bebal lah kalau kategori macam tu. Maknanya memang kan, memang kalau itu nama promosi. Saya cakap tu sana, tu namanya promosi, betul tak? Dia tak laku tu biar tak laku. Betul? Nama tak laku lah, promosi. Kan? Tu. Kemudian yang ketiganya ialah orang yang sokong dosa. Promosi dengan sokong tak sama, Ustaz? Tak sama, nampak macam sama tapi tak sama. Sokong ni lain. Sokong ni dia tak buat, tapi dia memberi semangat, dorongan, memberi sokongan kepada benda tu agar dibuat. Contohnya apa dia? Apa sajalah kita yang kita buat dalam kehidupan kita ni, benda dosa yang kita tak buat tapi kita sokong. Kita tahu ada orang jahat, sokong orang jahat tu sama lah sebenarnya. Sama, betul tak? Orang jahat kita sokong, sama lah kan. Contohnya kan, tokek judi masuk dalam judi. Awak macam mana? Saya mau beli tanah lah sini. You rumah semua sudah banyak lah. Adalah, kita ada perancangan punya. Cakap, lu jangan kacau-kacau, yang penting dulu untung apa, nanti apa semua. Maknanya kita dah nampak dah, ni tokek judi kalau beli dia setiap bulan dia mesti buka rumah urut ataupun rumah judi dalam ni. Contoh gitulah. Contoh gitu. Tak apalah, saya lagi suka lu buka kurang-kurang ini surau, nanti masjid pun semua sudah ada wang. Contohlah kan. Contoh lah kita kata, betul lah, you fikir bagus tau, kata ini bisnes tau, bisnes. Malam-malam 2-3 pagi pun orang mari tau. Orang mari lalu dalam utara syok, kata tengok ini kampung akan terang, ini lampu semua sampai ujung. Macam-macam cakap lah. Kita pun betul lah kan. Jadi makna tuan-tuan, ini bahayalah kan. Maknanya sokong, kita tak buat kan. Kita tak ni, tapi kita sokong benda tu. Jangan cari pendapatan dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan maksiat kepada Allah Taala.
Ustaz, babi tu saya tak makan, bela je. Apa salah jadi toki babi? Kan? Berderitlah orang Melayu jadi toki babi tuan-tuan. Bela je. Apa salahnya? Kan? Bela. Kan? Dalam Islam, ya, Imam Syafi'i kata, ya, benda yang haram dimakan, haram juga diternak, dibela dan sebagainya kan. Macam mana tu Ustaz? Lintah tu macam mana tu? Dah merepek-repek lah kau ni. Macam-macam semua menyusahkan kepala orang mikir. Kita ni semua apa tak tanya, habis semua. Kumbang tanduk, kumbang papan, habis semua dia tanya kan. Senang cerita, ngajilah betul-betul kan. Ngajilah betul-betul kan, supaya kita faham lintah tu macam mana cerita boleh makan atau tidak kan. Apa semua, ada orang makan lintah, ada, kalau ada pun kira boleh dimakan lah kan. Kita tak ada lah. Baru ni saya ada tengok satu cerita tu, apa namanya, dalam TV tu, apa nama tu, dalam apa dia, macam National Geographic tu lah kan. Dia masuk hutan, ular gonggok makan kan. Lipan makan ular makan, biawak makan. Dia pun makan dengan gelojoh. Kata ekor ni sedap apa semua kan. Kita pun tengok melopong. Sedap tengok biawak. Punyalah lampu. Tuan-tuan dah elok tak makan biawak, nak makan biawak pula. Banyak benda boleh makan, itulah dia nak dimakan kan. Tu namanya kita menyokong dosa-dosa macam ni, payah kan. Jangan ya. Dan yang keempat ialah orang yang tiada usaha terhadap dosa dan maksiat. Dianggap juga sebagai orang yang mujahirah, orang yang biar benda tu berleluasa. Contohnya benda nampak depan mata, dia dah tahu benda tu salah. Dia nampak, contohnya nampak isteri tak semayang, anak tak semayang, tapi bila nampak macam tu tuan-tuan, dia tak ada usaha langsung untuk barangkali nak menegur, nak mendidik, nak mendoakan. Sekurang-kurangnya tetap berani tegur. Kau bini garang, tak boleh tegur, pandang aja dah kotak-kotak. Contoh gitu kan. Jangan minta jengil kan. Mata dia kalau nampak tu, kita pun dah comeh dah kan. Dah tentu arah dah kan. Jadi makna tuan-tuan, kalau itu kategorinya, maka kita minta dilepaskan oleh Allah SWT dari kelompok ini. Dengan cara mana? Dengan cara kita berdoa untuk dia. Doalah untuk dia kan. Tak ada tangan belakang-belakang. Ya Allah Tuhanku, bukakanlah hati isteriku dan sebagainya. Bini masuk dalam bilik, bang saya dengar abang sebut isteriku ni tadi. Tak ada lah kata. Awak salah dengar kot kan. Apa semua kan. Itu pun takut juga. Saya pun tak tahulah kategori mana ni orang ni kan. Jadi maknanya tuan-tuan, ya, ada jenis macam tu. Sebab bini tu kadang bila dengar soal benda-benda macam tu, dia sensitif. Abang ingat saya ni kafir ke bang? Saya ni abang ingat kafir ke? Abang ingat saya ni bodoh ke? Saya ni tak ada ilmu ke bang? Macam mana? Cuba abang jawab sikit. Dan apa semua? Tak, awak cerdik kan, bijak, andal apa semua. Tu yang saya nak tahu tadi tu. Sebab saya dengar tadi tu macam-macam doa tu. Contoh gitu kan. Dia dah takut. Jadi tak apalah. Mungkin ada jenis-jenis yang macam tu kan. Jadi tak tahulah sama ada zaman sekarang ni masih relevan benda-benda macam tu. Tapi sekurang-kurangnya kita masih berusaha dengan cara kita berdoa supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa dia. Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia. Doa suami ni mustajab juga, jangan buat main kan. Doa isteri pun mustajab, doa anak-anak pada kita pun mustajab tuan-tuan. Sebab itu jangan kita rendah-rendahkan doa-doa orang kepada kita. Jadi kesimpulannya, ceritanya pada malam ni ialah berhati-hati dengan perkataan kita terhadap segala dosa maksiat yang kita buat. Maknanya kalau kita buat dosa, jangan megah dengan dosa yang kita buat. Kalau kita buat sesuatu benda yang maksiat, jangan kita megah cerita dengan orang, megah mulut kita ni. Sebab itu Nabi SAW kata, ada orang yang mana dia bercakap sesuatu yang mana Allah redha dengan perkataan itu, maka dengan perkataan itu Allah mengangkatnya beberapa darjat. Ada orang yang mana dia berkata sesuatu, dan sesuatu yang dia kata itu mengundang kemurkaan Allah, maka dengan perkataan itu Allah melemparkannya ke dalam Jahannam. Apa maksudnya? Maksudnya kita ni sebenarnya kena jaga lidah ajalah. Berhati-hati tuan-tuan. Hari ni mungkin rezeki kita murah sebab kita tak solat, tapi jangan sampai tercakap, terpromosi benda ini kepada orang lain, supaya ramai orang tak solat macam kita tuan-tuan kan. Kena hati-hati ya. Sebab itu kena berhati-hati.
ya, dengan perkataan yang kita lemparkan, yang kita bagi tahu kepada orang. Dan yang terakhir sekali ialah berkenaan dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, memang tak ada jalan lain lah. Ya, kita kena dituntut, kita ni memang dituntut oleh Allah supaya menggunakan kesempatan. 3 kesempatan dalam hidup kita tuan-tuan. Nombor 1, kesempatan yang banyak tapi kita buang. Okey, itu kesempatan pertama. Inilah kita punya umur, kita punya masa, kita punya harta, banyak tak? Banyak kesempatan kan? Tapi kita buat tak indah, betul tak? Itu biasa. Yang kedua ialah kesempatan ya kesempatan yang ada tapi peluang tak ada. Kesempatan yang ada tapi peluang tak ada. Sempat lagi, ikutkan sempat. Contohnya orang yang nazak nak meninggal, dia masih hidup, ada kesempatan lagi, tapi peluang untuk dia beramal tu dah tak ada lagi dah. La yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Orang yang macam ni dia tak boleh lagi. Kalau ajal dia sampai tuan-tuan, dia nak solat pun dia kena tunggu waktu solat masuk kan. Tak ada masa lagi dah. Dia nak sedekah pun dia nak kena cari, nak kena ke start kereta, nak kena pergi bank, nak keluar handphone, nak keluar ni segala-gala lah nak buat, dah tak boleh lagi. Dan yang ketiganya tuan-tuan, apa dia? Ialah orang yang memang tak ada peluang dan tak ada lagi kesempatan, iaitu orang yang sudah meninggal dunia. Tak ada peluang dan tak ada kesempatan. Mintalah pada Allah Ta'ala pun tuan-tuan, tak akan dapat lagi dah. Sebab peluang dah tak ada, kesempatan pun dah tak ada. Terputuslah amalnya, melainkan 3 perkara. 3 perkara ni pun kalau dia buat masa hidup dulu, iaitu yang pertama, anak yang soleh. Sebab tu saya kata tuan-tuan, 3 benda jangan kalah dalam hidup ni. 3 benda jangan kalah. Nombor 1, ni saya cakap lah, ni tuan-tuan kalau nak rekod pun ni saya punya pendapat. Saya punya pendapat kan, hasil saya mengaji-ngaji. 3 benda jangan kalah. Nombor 1, jangan kalah dalam beribadah. Tengok orang ibadah, kita kalau boleh lebih pada orang tak? Jangan kalah. Orang semua sembahyang sunat, kita seorang tak sembahyang, tengok kiri kanan semua sembahyang. Tak boleh kalah ni. Bangun, sembahyang sama, betul tak? Orang keliling rumah kita 2-3 pagi, rumah dah terang. Tadi gelap, ni terang, mana ni mereka bangun tahajud. Walaupun bangun tengok bola, tapi tak apalah, sangka baik. Ni tahajud ni kan, contoh gitu kan, orang tahajud ni, kita jangan kalah, kita bangun juga tahajud sama. Kalau tak pun kita terangkan lampu tapi kita tidur. Jangan kalah. Jangan kalah tu dalam bab tu, jangan kalah. Ya, tu pada saya lah. Nombor 2, jangan kalah, ya, jangan kalah dalam mendidik anak-anak. Dulu dia jangan kalah. Itu jangan kalah tuan-tuan. Mendidik anak-anak ni tanggungjawab kita. Jangan fed up, jangan mengaku kalah, jangan tension dan sebagainya. Terus kita buat tuan-tuan, sebab ini tanggungjawab kita, aset kita tuan-tuan, anak yang soleh. Kita buat, jangan kalah juga. Macam mana cerita pun, gaduh dengan isteri tuan-tuan, jangan kalah juga, pasal dia keluarga kita. Ya, kita pun kena pujuk dan sebagainya. Okey, ni jangan kalah. Yang ketiga apa tuan-tuan? Ni ketiga sensitif lah. Jangan kalah pilihan raya. Itu jangan kalah tuan-tuan. Tu jangan kalah. Kalau kalah tuan-tuan, habis bencana kepada agama bangsa dan tanah air kita. Tu pada saya lah. Tu saya kata tadi, saya dah belajar dalam hidup ni, akhirnya saya kata 3 benda jangan kalah. Jangan kalah ni tuan-tuan, masak gitu kan. Sebab kalau kalah nanti, hari ni tuan-tuan tengok okey, kita ada nazir macam ni, kita ada nazir masjid macam ni, program-program di masjid diimarahkan. Masa akan datang kita tak tahu, betul tak? Mungkin hari ni okey kan, masa akan datang kita tak tahu. Tengok masjid di Turki kan, kan Hagia Sophia. Tengok tuan-tuan, bayang tu macam mana, tutup lama dah tuan-tuan, baru ni buka. Bawah Erdogan baru buka tuan-tuan, punya sekian lama tuan-tuan. Tengok, bayang kan. Tak menangis orang tengok tuan-tuan, punya lama. Lambang Islam ni, lambang sebuah negara Islam, lambang empire Islam Turki Osmaniyah yang paling agung sekali dalam dunia tuan-tuan, ditutup selama puluhan tahun. Tuan bayang kan. Akhirnya tengok apa jadi. Sebab tu saya kata tadi, tak boleh samakan. Ya, kita ni besok ni. Ya, sebab itu kita kena
sentiasa manfaatkan peluang yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadi saya rasa cukup setakat tu untuk malam ni tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang baik dapat kita sama-sama manfaatkan untuk kebaikan kita. Mana yang kurang itu kita anggaplah sebagai satu kelemahan yang datang daripada diri saya sendiri, yang saya akan perbaiki pada masa yang akan datang. Ampun dan maaf daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.